Syarikat yang disyaki ada kaitan dengan syarikat yang memalsukan logo halal dalam kes kartel daging akan didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru esok. Jangan ada sebarang usaha melindungi mana-mana pihak termasuk orang kenamaan yang terbabit dengan penyelewengan isu kartel daging haram. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diberi tanggungjawab menyiasat bagaimana syarikat yang terlibat dengan kartel daging haram boleh mendapat kelulusan sijil halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Untuk perbincangan kita pada hari ini, untuk bagi kursus HIS 3043 Syariah dan Kehidupan, saya akan membentangkan, saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan sedikit berkenaan dengan isu daging kartel yang haram. Seperti mana yang kita tahu, tahun lepas dalam lingkungan bulan 12 yang lalu, terdapat gempa gempur yang mana menyatakan terdapat banyak daging kartel yang diimport di Malaysia ni adalah haram. Jadi disebabkan perkara tersebut, timbul pelbagai isu, timbul pelbagai suasana, timbul pelbagai persoalan daripada masyarakat di Malaysia. Jadi untuk definisi daging kartel, dia tak ada definisi yang khusus. Tapi kalau untuk daging, definisi dia daging yang disembelih, daging yang boleh dimakan, dan daging yang daripada haiwan-haiwan yang berkaki 4 dan boleh dimakan. Okey, dan jika untuk kartel pula, kartel ni kalau daripada segi definisi, ianya adalah sebuah kumpulan pengeluar yang bebas. Pengeluar bebas yang mana mereka ni bertujuan untuk meningkatkan keuntungan kolektif mereka. Maksudnya, kartel ni kumpulan pengeluar bebas lah. Maksudnya apa-apa barang yang mereka ingin keluarkan dan diimport ke luar negara, itu dipanggil sebagai kartel. Kita boleh kartel minyak, kita boleh kartel petroleum dan macam-macam lagi. Tapi apa yang kita akan tumpukan di sini adalah kartel berkenaan daging yang diimport di Malaysia. Jadi untuk daging kartel yang boleh saya bahaskan di sini, untuk pengenalan dia, daging kartel ini adalah daging yang diimport daripada luar yang dibawa ke Malaysia, kan? Yang diberi penjenamaannya untuk dijual di mana-mana syarikat ataupun di mana-mana supermarket. Okey. Kebanyakannya daging kartel ni mestilah melalui proses-proses tertentu untuk memasuki ke dalam Malaysia. Tetapi bagaimana daging-daging kartel yang terlepas ini, yang dianggap haram, yang dinyatakan haram ini boleh terlepas daripada pandangan kita? Itu isu-isu akan seterusnya akan diterangkan oleh kawan-kawan saya dan sahabat-sahabat saya. Jadi, apa yang saya akan terangkan di sini, bagaimana kartel ini boleh masuk ke dalam Malaysia. Daging kartel ini boleh masuk ke dalam Malaysia. Mereka ini mestilah melalui daripada Kementerian Perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna, iaitu KPDN-HEP. Okey. Sebelum mereka dibawa masuk ke Malaysia, mereka akan melalui proses yang di mana diteliti oleh KPDN-HEP. Seterusnya, mereka juga akan disiasat oleh MAKIS dan ataupun JKDM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
yang mana setiap barang-barang pengeluaran yang bukan daripada Malaysia, yang diimport daripada luar negara, mesti melalui custom daripada Malaysia, iaitu JKDMM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, seterusnya, ini adalah salah satu perkara yang penting juga untuk mengimport barang-barang daging kartel, yang mana menjadi isu sepanjang bulan 12 yang lalu, yang menyatakan sudah 40 tahun daging kartel yang haram ini telah disebarkan di Malaysia. Dan bagaimana mereka terlepas, itu saya tidak tahu dan akan diterangkan oleh kawan-kawan saya. Okey, untuk pengetahuan lanjut, boleh membuka rujukan dan membuat kajian sendiri di internet. Saya hanya menerangkan berkenaan dengan pengenalan dia sahaja. Okey, apa yang saya kata antara organisasi yang penting, iaitu JAKIM. JAKIM ni ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang mana daripada JAKIM inilah yang mengeluarkan notis-notis dan cop-cop halal, logo-logo halal untuk daging-daging kartel, pengeluaran daging kartel yang berada di Malaysia ini. Jadi, dengan adanya JAKIM ini, kita dapat mengenal pasti di manakah daging yang haram dan di manakah daging yang halal. Tetapi apa yang menjadi isu pada hari ini adalah berkenaan dengan daging yang sudah 40 tahun yang dicop dengan tanda halal, tetapi sebenarnya ianya adalah haram. Pembuatannya juga adalah haram. Cara penyembelihannya juga adalah haram. Jadi bagaimanakah perkara ini boleh terjadi? Okey, sampai di sini saja untuk penerangan saya. Saya akan serahkan seterusnya kepada kawan-kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, rakan saya tadi telah menerangkan apa itu daging kartel, dan kemudian saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai prosedur ataupun cara ataupun langkah untuk mengimport daging daripada luar negara. Okey, dalam mengimport daging perlu melalui beberapa peringkat, iaitu pemeriksaan audit kualiti dan halal di 3 zon pelabuhan bebas, iaitu Pelabuhan Klang, iaitu PKFZ, Pelabuhan Barat dan Pelabuhan Utara. Okey, kemudian pengimport juga perlu mengisi borang K1, iaitu bagi pengisytiharan dagangan import yang dibawa keluar dari zon bebas ke kawasan utama kastam. Okey. Kemudian borang K8 pula perlu diisi dan adalah fungsinya adalah untuk pengisytiharan pemindahan barang dagangan dari satu tempat zon bebas tersebut kepada satu tempat zon bebas yang lain melalui kawasan utama kastam. Okey, jadi di sini dapat kita lihat yang terdapatnya prosedur ataupun langkah untuk mengimport barangan daripada daging daripada luar negara. Jadi kes yang telah berlaku di Malaysia ini kemungkinannya terdapat ketirisan ataupun terdapatnya salah satu pihak yang tidak bertanggungjawab dalam mengambil mudah isu ini. Oleh sebab itu, terdapatnya syarat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Veteriner di mana bermula 1 Januari 2021, kesemua konsignmen daging import daripada Australia, Amerika Syarikat, Jepun, Afrika Selatan, India dan Pakistan wajib dilekatkan label khas di bahagian kotak dan di dalam kotak sebelum dihantar ke Malaysia. Okey, kemudian label itu wajib mengandungi nama dan logo badan halal negara pengeksport yang mana ia perlu diiktiraf oleh JAKIM, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Okey, kemudian butiran lengkap pusat penyembelihan itu perlu diiktiraf oleh pihak berkuasa Malaysia, termasuk nama, alamat, nombor pendaftaran, nombor pentadbiran rumah sembelihan tersebut
dan label itu juga perlu mempunyai maklumat nombor lot ataupun kumpulan bekalan daging serta tarikh penyembelihan ternakan terbabit. Okey, langkah ini sebagai untuk syarat terbarulah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Veterina, di mana disebabkan terdapatnya ketirisan yang berlaku, mereka telah keluarkan syarat ini dengan syarat yang lebih ketat lagi, dan ini sebagai langkah pencegahan bagi kemasukan daging-daging yang diragui, daging-daging yang tidak berdaftar di bawah JAKIM ataupun di bawah pihak-pihak yang terlibatlah, untuk sama-sama kita yang lebih yakin lagi terhadap daging yang diimport daripada luar negara. Kemudiannya, daging yang telah diproses itu ataupun dah telah diluluskan auditnya dan diiktiraf untuk kelulusan ekspor ke Malaysia itu wajib didaftarkan ke dalam sistem e-permit, iaitu sistem online yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia lah untuk daging import. Okey, tujuannya apa? Tujuan syarat baru ini dikuatkuasakan adalah untuk menambah baik lagi keupayaan untuk kita menjejak ataupun dan juga memudahkan proses pemeriksaan dan pengesahan di pintu masuk negara. Apa yang saya boleh dapat simpulkan di sini, pihak kerajaan dalam usaha menambah baik lagi akan kemasukan daging-daging import yang diragui dan tidak mendapatkan pengesahan halal daripada JAKIM ataupun tidak diiktiraf oleh JAKIM. Boleh simpulkan bahawa syarat yang terbaru ini dia bukannya untuk membebankan, dia untuk menambah baik lagi apa yang sedia ada. Sebab kita tengok di sini selama beberapa tahun perkara ini dapat dibongkarkan oleh kerana terdapatnya ketirisan ataupun ketidakjujuran dalam kalangan pihak yang terlibat. Okey, kemudian perbincangan mengenai isu ini akan diteruskan oleh rakan saya dan terdapat penyelesaian daripada pihak-pihak tertentu dan akan rakan saya kupas dengan lebih lanjut lagi. Okey, insya-Allah. Seterusnya saya akan menyambung perbahasan ini dengan isu yang dibangkitkan dalam kartel daging haram serta jalan penyelesaiannya. Terdapat 7 isu yang dibangkitkan dalam kartel daging haram. Yang pertama adalah tiada pemilikan sijil halal. Perkara ini telah disahkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor bahawa kartel daging haram ini tidak mempunyai pengesahan sijil halal. Yang kedua adalah sembelihannya tidak patuh kepada syariah. Loji penyembelihan yang tidak sah dan tidak diiktiraf oleh pihak JAKIM dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Kerajaan Malaysia telah menetapkan bahawa pengimport daging dan produk daging hanya dibenarkan daripada rumah sembelihan dan loji pemprosesan yang diluluskan sahaja oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia dan JAKIM. Yang ketiga adalah daging tersebut disahkan bercampur dengan daging yang haram dalam susunan peti sejuk beku yang bersuhu 18 darjah Celsius. Dan yang keempat adalah terdapat penyalahgunaan bagi cop halal. Maksudnya daging tersebut dicop halal sedangkan ianya merupakan status yang tidak sah dan datang daripada pelbagai negara seperti China, Ukraine, Brazil dan Argentina. Yang kelima adalah berlakunya perbuatan menciplak ataupun meniru
jenama yang terkenal daripada Australia. Perkara ini berlaku kerana untuk meyakinkan pengguna seolah-olah nampak barang itu seperti barang original daripada pembungkusan daripada syarikat daging Australia. Dan yang keenam adalah berlakunya pemalsuan dokumen. Syarikat kartel daging haram telah melakukan beberapa pemalsuan dokumen. Perkara ini termasuklah dari sudut kotaknya, dari sudut pelekatnya, dari sudut borang custom, permit import, sijil halal dan termasuklah resit bayaran. Dan yang ketujuh adalah pembungkusan semula dijalankan bagi mengaburi identiti sebenar daging tersebut. Jika daging tersebut sudah disahkan halal, sudah pasti ia tidak disorok. Tapi sebaliknya daging ini merupakan daging yang haram, lalu kartel daging haram ini mereka melakukan pembungkusan semula supaya ia dilihat seolah-olah baru sampai daripada syarikat yang disahkan halal. Seterusnya saya akan menjelaskan jalan penyelesaian bagi menghadapi isu kartel daging haram ini. Saya bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah penyelesaian individu, iaitu yang dalam konteks kita sebagai seorang pengguna, dan satu lagi dalam konteks kerajaan ataupun peranan government kerajaan Malaysia. Penyelesaian menurut individu terbahagi kepada tiga. Yang pertama, pengguna disarankan supaya tidak membeli makanan ataupun daging yang dirasakan statusnya ragu-ragu, sama ada di pasaraya maupun di kedai-kedai tepi jalan. Dan yang kedua adalah pengguna perlu merujuk terlebih dahulu status barangan tersebut kepada badan yang berautoriti seperti JAKIM dan lain-lain. Yang ketiga, pengguna dilarang untuk menyebarkan berita palsu ataupun berita yang tidak sahih, sama ada dalam Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan yang keempat adalah pengguna perlu melaporkan sebarang perkara ataupun aktiviti yang berlaku di sekitar mereka yang dirasakan meragukan kepada pihak berkuasa. Itu merupakan 4 peranan bagi individu dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian penyelesaian yang kedua adalah penyelesaian kerajaan, iaitu peranan kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan telah melancarkan aplikasi yang kita kenali sebagai Verify Halal di App Store bagi pengguna iOS dan di Google Play bagi pengguna Android. Aplikasi ini boleh membantu pengguna untuk memeriksa status halal produk, sama ada dengan mengimbas kod bar atau menaik maklumat produk atau melakukan pencarian mengikut jenama syarikat dan negara. Dan yang kedua adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri telah memberi jaminan bahawa JAKIM akan memantau dan bekerjasama dengan pihak berwajib di negeri masing-masing, termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dalam membanteras perkara isu kartel daging haram ini. Dan yang ketiga adalah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia atau dikenali sebagai MAKIS telah menubuhkan pasukan khas bagi menyiasat dakwaan kemasukan daging lembu sejuk beku secara tidak sah ke dalam negara Malaysia. Itu merupakan 3 peranan kerajaan dalam menyelesaikan isu ini yang dapat saya rumuskan dalam perbincangan ini.
kesimpulan yang boleh dibuat daripada perbincangan berkenaan dengan isu kartel daging haram ini adalah pengimport daging perlulah melepasi beberapa prosedur seperti Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia, JAKIM, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia ataupun MAKIS dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri untuk mengimport daging luar negara ke pasaran tempatan. Hal ini kerana kita sebagai negara Islam sangat mementingkan tentang pemakanan halal, lagi baik yang dituntut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, pemakanan merupakan aspek yang penting dalam Islam dan perlu dijaga oleh individu, keluarga, masyarakat serta negara, termasuklah kerajaan yang memerintah di Malaysia. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.